Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang mulia Tuan Pengerusi Al-Fadil, Tuan Imam kita, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita memanjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat kita menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah terima amal baik kita, salat kita, dan kita mohon kepadanya supaya semua amal baik yang kita lakukan itu dijadikan amal soleh dan akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Saya ucap terima kasih kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, Tuan Imam kita yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dalam kuliah subuh kita pada pagi ini. Dan di atas peluang yang telah diberikan, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Tuan-tuan sekalian, salah satu amal ibadah yang besar di sisi Allah yang mudah dilakukan oleh setiap kita adalah zikrullah ta'ala, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingati Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya adalah sebesar-besar amalan dan semulia-mulia amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan amalan yang dapat mendekatkan kita dengan Allah. Mengingati Allah dan berdoa kepadanya tidak perlu kepada susah payah seperti amalan lain. Kalau kita nak salat, kita perlu ambil wudu, kita berdiri, kita rokok, kita sujud. Itu pun di dalam zikrullah. Namun zikrullah yang saya nak sebut di sini ialah berzikir dengan lisan dan juga mengingati Allah dengan hati kita. Kita hanya menggerak lidah, begitulah juga hati menumpukan kepada Allah. Kita tidak perlu bangun, kita tidak perlu melakukan kerja-kerja yang seperti amalan lain. Ini adalah satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan atau berikan untuk kita supaya kita senantiasa menghampiri dan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita mengingati Allah dan mengabdikan diri pada Allah, berdoa kepada Allah di dalam semua keadaan. Ketika kita bangun tidur, mengingati Allah dan berdoa kepadanya.
Ketika kita masuk bilik air, ada doa untuk mengingati Allah. Begitulah juga apabila keluar dari bilik air, ada doa untuk mengingati Allah, membesarkan Allah, memuji Allah. Begitu juga kalau kita lepas salat, ada doa yang perlu yang disampaikan, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga apabila keluar rumah, naik kenderaan, kita musafir, dan di mana saja, di waktu pagi, waktu petang, ketika makan, ketika sesudahnya dan sebagainya, ketika memakai pakaian, semuanya diajar zikir-zikir dan doa-doa yang perlu kita beri perhatian di dalam hidup kita. Apabila kita berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan membawa kita bergantung kepada Allah. Malah Allah Subhanahu wa taala memurkai orang yang tidak mengingatinya, orang yang tidak berdoa kepadanya, kerana orang tersebut adalah termasuk orang yang takabur. Karena itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, hendaklah kamu mengingatiku. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, ingat kepada suruhan Allah, ingat kepada larangan Allah, ingat peraturan Allah, ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ingat ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui dan pelajari. Semuanya untuk mengingati Allah. Fadhkuruni, hendaklah kamu mengingatiku. Azkurukum, Allah jawab, aku akan mengingati kamu. Kita ingat pada Allah, Allah ingat pada kita. Kita tak ingat pada Allah, Allah tak pedulikan kita. Kerana itu, kalau kita melihat dalam hidup kita, orang yang sentiasa dekat dengan Allah, paling tidak orang tu solat. Kita tidak tengok orang solat hidup papa ke dana. Kita tak jumpa. Tetapi kalau kita jumpa orang yang sangat-sangat susah, kita boleh tanya, kita boleh selidiki, kita boleh tengok bagaimana, adakah dalam hidupnya mengingati Allah, adakah dia solat, atau apa-apa amalan yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah. Kebanyakan kajian yang telah dibuat oleh sahabat saya, iaitu dia membuat kajian tentang kemiskinan, dia dapati bahawa orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, orang itu biasanya susah. Orang yang dekat dengan Allah, walaupun susah, tidak susah. Itu perbezaannya. Dan dia menceritakan kepada saya, dia buat tesis PhD tentang kemiskinan. Dia jumpa, dia beritahu saya, dia jumpa bahawa ada orang sampai umur 50 belum solat. Ada. Tapi kita tak tahu, itu pengakuan dia, belum solat. Dan hidupnya tidak tentram. Hidupnya gelisah. Hidupnya tidak menentu. Berbeza dengan orang yang juga nampak kurang harta, tetapi dia solat, dia dekat diri dengan Allah, hidupnya tenang, aman, bahagia, walaupun hartanya tidak seberapa. Ini adalah sebagai contoh-contoh penemuan yang dia beritahu kepada kita, kepada saya dan juga ke kawan lain. Tuan-tuan sekalian, zikrullah ialah termasuk semua amalan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Seperti solat adalah untuk zikrullah, puasa juga sama, haji juga, sedekah dan amal ma'ruf nahi mungkar. Kita berjumpa dengan kawan, kita beri salam dan kita bersalaman, dan begitulah juga kita senyum. Itu merupakan amal-amal soleh yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau kita jumpa dengan kawan, kita beri salam. Kenapa kita beri salam? Kerana Allah suruh. Apabila kita buat yang Allah suruh, maka Allah cinta kepada kita. Begitulah juga apabila kita jumpa dengan kawan, bukan saja beri salam, tapi bersalaman, berjabat tangan. Kenapa kita berjabat tangan? Kerana Allah suruh. Apabila kita berjabat tangan, bersalaman, Rasulullah menyebut dalam hadisnya,
maka gugurlah dosa-dosa kita dan dosanya bagaikan gugurnya daun-daun kayu di musim kemarau. Begitulah juga apabila kita berjumpa dengan sahabat kita, senyum. Senyum. Rasulullah sabda, al-ibtisamu fi wajhi akhika sadaqah. Kamu berjumpa dengan kawan kamu, kamu senyum, maka itu adalah sedekah. Tuan-tuan, apabila kita mengamalkan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahu dan diterangkan oleh Rasulullah, maka itu adalah perbuatan yang membawa kita mengingati Allah. Kenapa kita buat? Kerana Allah suruh. Kenapa kita buat? Rasulullah anjurkan, Rasulullah contohkan kepada kita. Kerana itu zikrullah bukan hanya terbatas pada ucapan lidah, tetapi dia juga merangkumi perbuatan dan aktiviti kita pada setiap hari. Dan boleh kita lakukan dengan secara mudah dan senang. Tuan-tuan sekalian, kerana itu Allah kata, "Fadhkuruni azkurukum." Tuan-tuan, alangkah bahagianya seseorang apabila Allah mengingati dia. Tidak ada yang paling mulia, paling bertuah seseorang itu apabila Allah mengingati dia. Allah mengingati dia apabila dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut washkuruli, hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Bersyukur kepada Allah di atas segala limpah rahmat yang telah diberikannya kepada kita. Banyak perkara yang Allah telah beri kepada kita. Allah beri hidup, Allah beri rezeki, Allah beri kesihatan, Allah beri keluarga, Allah beri harta, Allah beri keamanan. Semuanya adalah pemberian daripada Allah. Kerana itu nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terdaya kita untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba untuk menghitung nikmat Allah, sudah pasti kamu tidak akan dapat membilang satu-satunya. Banyak tuan-tuan. Sampai kita tengok nikmat Allah ni, kuku yang kita nak kerat, nak buang, ada nikmat di situ. Kalau tak ada kuku, tak boleh nak garu gatal. Itu nikmat tu. Garu dengan yang lain tak sedap. Garu gatal dengan ada kuku juga, tapi jangan kuku panjang lah. Nikmat, walaupun kuku tu kita akan potong, ada di situ. Semuanya Allah Subhanahu wa taala letak nikmat. Apalagilah nikmat kita sihat, nikmat kita dapat bernapas dengan selesa. Itu pun adalah, ini semua adalah nikmatullah yang kita kadang-kadang tak terasa. Kita dapat membuka mata dengan baik, kita dapat mendengar dengan elok, kita dapat mengangkat tangan dengan sempurna, kita dapat bercakap dengan dipahami. Semuanya hazihi nikmatullah. Ini ada semua nikmat Allah yang kita kadang-kadang lupa bahawa ini adalah nikmatul daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang orang tidak bersyukur dengan nikmat ini. Karena itulah Allah kata wala takfurun, jangan kamu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah sebut wama bikum min ni'matin faminallah, apa jua nikmat yang kamu miliki, rasai dan kuasai, itu semuanya adalah datangnya dari Allah. Maka Rasulullah SAW mengajar kita, kalau pagi-pagi begini, supaya kita menyatakan kesyukuran kita dengan zikirnya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah, ya Allah, ya Tuhanku, mana-mana nikmat yang sampai kepada aku pada hari ini, min ni'matin au bi ahadin min khaliq, ataupun nikmat itu datang kepadaku melalui salah seorang daripada makhlukmu, faminka wahdaka la syarika lak, semuanya nikmat itu adalah dari Engkau ya Allah, dan dari Engkau yang tidak ada syirik terhadap sesiapa pun. Engkau tidak berkongsi dengan siapa pun untuk menghantar nikmat kepadaku. Faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Karena itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut ganding. Ganding
Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain. Ayat Ahzab, surah Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyak. Sebanyak mana kita mampu, sebanyak itulah yang kita boleh buat. Yang kita boleh buat. Kerana itu kadang-kadang tuan-tuan, kita tak mampu nak sebut banyak. Tetapi Rasulullah SAW mengajar zikir-zikir, ucapan-ucapan yang kita sebut sedikit tapi merangkumi yang banyak. Sebagai contoh, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini adalah zikir yang pendek tetapi merangkumi semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan puji-puji terhadapnya. Sebanyak mana kita sebut? Adada khalqih, sebanyak bilangan makhluk. Berapa bilangan makhluk? Allahu Akbar, Allahu a'lam. Mana kita nak sebut Allah sebanyak bilangan makhluk. Sebanyak mana? Allah sahaja mengetahui. Kalau rambut di atas kepala kita ni pun kita tak dapat, tak mampu nak bilangnya. Maka bagaimana pula dengan semua makhluk yang ada di atas dunia ini? Berapa bilangan dia? Allah sahaja yang mengetahui. Tapi itulah yang kita nak sebut. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi, sehingga Allah memberi keredaan kepada kita dalam kita menyebut nama tadi. Kalau kita sebut Allah tak reda, tak ada apa-apa makna. Wa ridha nafsi wa zinata arsyih, seberat timbangan arasy Allah. Arasy Allah adalah satu makhluk yang paling besar, yang tidak ada sebesar itu. Langit bumi lagi kecil, bulan bintang lagi kecil, dan arasy Allah adalah makhluk yang terbesar. Dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Malaikat menanggung atau memikul arsy Allah di hari akhirat nanti. 8 malaikat yang memikul. Besar. Malaikat ni besar tak besar tuan-tuan, disebut oleh hadis Rasulullah SAW. Dan antara telinga dengan bahunya perjalanan 500 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih, dan sebanyak tulisan kalimah-kalimah Allah. Sebanyak mana tuan-tuan kalimah Allah? Allah sebut dalam Al-Quran, andai kata semua pokok-pokok di dunia ini menjadi pensel, kalam, dan air laut yang ada ditambah lagi dengan 7 lautan untuk sebagai dakwat, mana fidat kalimatullah, belum lagi habis kalimah Allah. Itulah zikir, itulah sebutan yang ingin kita sebut. Namun kita hanya dapat sebut berapa kali telah memadai sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah supaya kita termasuk dalam golongan orang yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Supaya kita tergolong di kalangan orang yang banyak, orang laki-laki yang banyak, dan kita juga wanita yang banyak menyebuti Allah, dan orang yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala dan mengingatinya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sedia untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Tuan-tuan, kadang-kadang apabila kita sebut keampunan, Allah ampun, kadang-kadang orang tak terasa besar. Sebenarnya tuan-tuan, keampunan Allah adalah sangat besar. Dan kalau seseorang yang telah mendapat keampunan Allah, selesai hidupnya, tak ada lagi masalah. Tapi kadang-kadang orang tak perasan keampunan Allah itu begitu agung. Bayangkan tuan-tuan,
Apabila kita pergi solat jenazah, dan kita sering pergi solat jenazah, apa yang kita minta? Kita minta keampunan kepada si mati yang kita salat itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 4 perkara tuan-tuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini adalah semua keampunan. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah engkau ampunkan saudaraku ini. Ampun ya Allah, supaya tidak ada lagi dosa-dosa. Warhamhu, tolonglah memberi kasih sayang, tolong memberi rahmat kepadanya. Wa'afihi, sejahteranya. Wa'fu anhu, tolong ampun lagi. Dia ada beza tuan-tuan daripada istighfar dengan al-af yang kita baca dalam, selalu kita baca antara zikir, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dia ada beza. Wa'fu anna, ya Allah, ya Tuhan kami, tolong maafkan kami. Maafkan kami apa? Maaf terhadap kesilapan dan kesalahan kami yang engkau suruh kami lakukan, kami tak buat. Wa'fu anna. Waghfir lana, tolong ampunkan kami, iaitu kami langgar perintah engkau, yang engkau larang kami lakukan. Dua perkara yang berbeza, tapi kedua-dua kesalahan. Ini suruhan Allah tidak dilakukan. Allah suruh salat, tak salat, salah. Allah suruh zakat, tak zakat, salah. Allah suruh lakukan amal makruf, nahi mungkar, tak lakukan, salah. Yang kita mampu, wa'fu anna, ya Allah, tolong maafkan saya, tolong maafkan kami. Waghfir lana, tolong ampunkan dosa-dosa kami. Yang kau larang kami lakukan, yang kamu halang kami rempuh, dan sebagainya. Itu dua perkara yang ada dalam hidup kita. Satu suruhan, satu larangan. Suruhan tidak dilakukan, larangan dilanggari. Karena itu datanya wa'fu anna waghfir lana. Begitulah juga di dalam doa kita kepada si mati, orang yang meninggal. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, tolong ampun dosa-dosanya, dosa-dosa yang engkau larang dia buat. Warhamhu, tolong memberi kasih sayang padanya, rahmat padanya. Wa'afihi, beri dia sejahtera. Wa'fu anhu, dan begitu juga kami mohon supaya engkau mengampuni kepadanya apa yang engkau suruh dia tidak lakukan. Komplit. Karena itu Rasulullah kata, apabila kita salat jenazah, kita doa sesungguh-sungguhnya, seikhlasnya. Semoga dengan doa kita itu Allah memberi keampunan kepadanya. Apabila Allah ampun, selesai masalah. InsyaAllah orang itu akan diberi kemudahan perjalanannya dan disambut. Kita minta lagi dengan Allah, wa akrim nuzulahu, ya Allah, engkau terimalah dia dengan sebaiknya. Memuliakan, takrim, memberi kemuliaan, sambutan yang hangat, sambutan yang dialu-alukan. Wa akrim nuzulahu, dia datang, sambutkanlah dia. Kalau ibarat kita, orang datang, orang besar datang, kita hampar permainan di merah. Sambut, datang sambut. Wa akrim nuzulah, ya Allah, terimalah kedatangannya dengan sebaiknya, dengan semulianya. Itu adalah ucapan-ucapan yang terkandung di dalam doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk zikir. Wasi' mudkhalah, lapangkanlah, luaskanlah tempat atau pintu yang dia nak pergi, pintu masuknya, yakni kuburnya. Waghsilhu bil ma'i wath-thalj wal barad, siramlah kehidupannya, siramlah badannya, berilah kehidupannya aman, damai, sejuk, dingin, kerana dalam kubur sangat panas. Wa abdilhu daran khairan min darih, ya Allah,
tolonglah beri tempat yang dia nak datang ini lebih baik daripada dunia yang dia tinggal. Wa zaujan khairan min zauji, pasangan lebih baik daripada pasangan yang lama. Wa adkhilhul jannah wa aizuhu min azabil qabri, tolong selamatkannya daripada azab kubur. Wa fitnatihi, dan cubaan-cubaan fitnah di dalam kubur, antaranya fatan, iaitu munkar dan nakir. Munkar dan nakir akan datang juga, tapi tidak membawa fitnah, memberi keselesaan. Wa min azabin nar, daripada azab neraka nanti. Jadi apabila kita doakan yang demikian itu, termasuk zikir untuk kita dan zikir untuk dia, kita mengingati apa yang kita minta, maka malaikat yang ada di samping kita berdoa, walaka bimithlu, aku doa untuk kamu sama seperti yang engkau doa untuknya. Alhamdulillah tuan-tuan. Karena itu apabila kita berdoa kepada orang yang meninggal, sama ada di depan kita atau tidak ada, untuk ibu bapa kita, kita doa dengan ikhlas. Dan apabila kita berdoa, sebenarnya kita berzikir kepada Allah, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri serta dengan perasaan takut daripada melanggar perintahnya, dan dengan tidak pula menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau tergolong dari kalangan orang-orang yang lalai. Di sini Allah suruh kita menyebut, mengingati Allah dalam diri kita, dan dengan penuh rendah diri, sebut dengan perlahan, tidak kuat. Kerana itu doa tuan-tuan, jangan doa kuat-kuat. Kalau kita doa kuat-kuat, nanti orang di samping kita terganggu. Kita doa perlahan. Sebagai apa, takat mana perlahan? Perlahannya kita ya saja yang dengar, kita yang tahu apa yang kita minta. Kerana yang kita mohon, Allah itu maha mendengar walaupun kita perlahan. Dan itulah di antara ajaran Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menyebut dengan perlahan, dengan jelas, dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan merendah diri, dan kita merasai kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, dan Allah sentiasa atau sedang mendengar rintihan kita, permintaan kita, rayuan kita, dan apa yang kita ingin Allah sedang mendengar. Karena itu Allah kata, ud'uni astajib lakum, minta aku akan kasih, aku akan beri pada kamu serta merta. Karena itu ayat tu ud'uni amar, mohonlah kepadaku, astajib, sekarang aku mohon, sekarang aku terima permintaan. Begitu dekat Allah Subhanahu wa taala memberitahu caranya, sangat cepat penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pagi petang. Karena itulah tuan-tuan, mengingati Allah adalah sangat-sangat perlu kita tingkatkan dalam hidup kita, sehingga Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam, ma min sa'atin tamurru bibni adam la yadhkurullaha ta'ala fiha illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah. Mana-mana waktu yang berlalu kepada anak Adam, yang waktu itu dia tak ingat kepada Allah, maka dia akan kecewa dan menyesal pada hari akhirat. Kita hidup 24 jam sehari, berapa saat kita ingat kepada Allah? Mudah-mudah kalau kita kata solatlah ingat pada Allah, solat kita ni dalam 24 jam ni ada ke 1 jam? Kita letak 1 jam lah mudah-mudah kan. 5 waktu ni kita letak 1 jam dengan ambil wudu yang semua sekali, 1 jam. Satu hari itu 24 jam tu 1 jam kita solat. Tu pun banyak tu, lama tu. 23 jam lagi kat mana? Hakikat begitu, kita boleh tanya kita, 20 jam lagi kat mana? Ingat tak kepada Allah?
Kalau sekiranya dalam 23 jam itu kita tidak mengingati Allah, maka anak Adam itu akan menyesal pada hari akhirat. Karena itulah kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa, memohon kepada Allah. Bagaimana doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon pertolongan darimu supaya memberi pertolongan kepada aku, dapat aku mengingatimu. Kita minta tolong dengan Allah supaya kita dapat mengingati Allah. Begitu juga kita minta tolong dengan Allah supaya kita dapat bersyukur terhadap nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan begitu juga kita minta dengan Allah, pohon darinya supaya membantu menolong kita supaya kita dapat melakukan amal ibadah dengan baik. Untuk mengingati Allah, untuk bersyukur dan melakukan amal yang baik ini, kita tidak mampu sebenarnya kecuali perlu memohon pertolongan. Ada niat, kalau Allah tak beri, kita tak dapat lakukan apa-apa. Karena itu Rasulullah mengajar kita supaya kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya niat kita dapat terlaksana. Sama juga kalau kita ada niat nak bangun solat qiyamul lail, nak bangun solat tahajud, ada niat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, tak jaga kita. Jaga pun kalau bunyi, kita letak alam lah. Alam tu berbunyi, kita pun angkat tangan letak atas alam tu. Alam tu mati ya. Pasal apa tu? Jaga-jaga dah. Sedar-sedar dah daripada tidur. Kenapa? Kerana tidak ada kekuatan untuk bangun. Kuat tak mampu nak angkat selimut. Selimut yang duduk atas kita tak mampu nak angkat. Kepala tak mampu nak angkat daripada bantal. Tak mampu, tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Namun kalau kita mohon pertolongan dengan Allah, Allah akan ringankan badan kita, ringankan perasaan kita, dan syaitan tidak mari ganggu. Syaitan ni pun dia specialize juga dalam kerja-kerja dia. Apabila seseorang tu tidur, dia ikat 3 ikat. Orang tu jaga. Kalau jaga, dia mari sejuk, dia mari pujuk. Lambat lagi nak subuh. Pukul 4 baru. Kita pun tak apalah. Kita pun kata tak apa, aku nak bangun pukul 5. Jaga pukul 5. Telat sikit 1 jam telat tu. Bangun pukul 5. Dia kata sekarang ni subuh 6.18. Tak apa, sikit lagi. Dia irit tu. Kita pun okey lah ada. Pejam sikit lagi. Pejam-pejam tu sedai pukul 7. Dia kencing atas kepala kita. Cuma kencing syaitan tak bau. Kalau bau tak boleh duduk kita. Apabila kalau kita sedar, kita bangun duduk, dia turai satu. Kita bangun berdiri, turai lagi. Pergi bilik air, basuh tangan, ambil wuduk, habis. Kita pun jadi orang yang cergas dan segar. Kerana tu tuan-tuan, yang Rasulullah sebut tu kita boleh rasa satu-satu. Syaitan yang kita kenal, kita boleh rasa syaitan, pujukkan syaitan. Jangan bangun, jangan pergi. Kalau kita nak buat kebaikan, jangan, nantilah dulu, besok kan ada. Itu perasaan bisikan syaitan yang kita boleh rasa. Rasulullah kata, "Asy-syaitan yajri", berlalu dalam diri manusia menjadi dam, laluan darah tu. Begitulah juga syaitan lalu dalam hidup kita. Banyak dia goda. Alhamdulillah, kalau kita ingat pada Allah, syaitan akan lari dan mengecut. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Bandingan orang yang mengingati Allah
dengan orang yang tidak mengingati Allah, bandingannya seperti apa? Seperti orang hidup dengan orang mati. Orang yang mengingati Allah, bandingan orang hidup. Orang yang tidak mengingati Allah, sama seperti orang mati. Itulah bandingan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Rasulullah menyebut dalam hadis yang lain, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz adh-dhahabi wal waraq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fadadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu bala. Qala dzikrullah. Maksudnya, mahukah kamu aku khabarkan kepada kamu sebaik-baik amalan kamu yang paling suci di sisi Tuhan kamu, yang paling tinggi derajatnya bagimu, yang lebih baik bagimu dari menderma emas dan perak, dan lebih baik bagimu dari bertemu dengan musuh maka kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kamu. Jawab sahabat, mahu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dan mengingati Allah itulah yang paling baik. Sehingga para sahabat pada waktu yang lain bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang yang berjihad yang macam mana yang paling baik? Orang yang salat macam mana yang paling baik? Orang yang puasa macam mana yang paling baik? Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak mengingati Allah. Orang berjihad yang paling baik, semua baik, tapi yang terbaik ialah orang yang banyak mengingati Allah. Orang yang solat tu semua orang baik, tapi yang paling baik ialah orang yang solat penuh mengingati Allah. Begitu juga puasa, zakat, haji dan lain-lainnya, ialah orang yang paling baik ialah banyak mengingati Allah. Walaupun semuanya amalan itu telah mengingati Allah, tapi yang paling banyak itulah yang paling banyak mengingati Allah, itulah yang paling baik amalan mereka. Tuan-tuan sekalian, yang akhirnya saya nak sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis kursi. Hadis kursi ini ialah firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku mengikut sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku berada bersamanya memberi rahmat dan pembelaannya apabila dia mengingatiku. Apabila dia ingat aku akan beri rahmat, aku akan tolong dia macam-macam. Wa fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatiku dalam dirinya, aku ingat kepadanya. Wa in zakarani fi mala'in, kalau dia sebut aku, mengingati aku di kalangan khalayak yang ramai, zakartuhu fi mala'in khairin min, aku akan sebut di hadapan khalayak yang paling ramai daripada khalayak yang dia sebut aku. Wa in taqarraba ilayya shibra, kalau dia mendekatiku sejengkal. Kalau kita mendekati Allah sejengkal, Allah kata taqarrabtu ilaihi zira'a, aku akan dekat dengan dia lagi sehasta. Sejengkal pendek, hasta panjang. Kalau kita pergi sejengkal, Allah mari sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'a taqarrabtu ilaihi ba'a, kalau dia datang kepada aku sehasta, aku akan pergi sedepa. Depa dengan hasta banyak beza. Hasta ni aja, depa 2 kali 3 kali lagi. Wa in atani
yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku akan berlari kepadanya. Tuan-tuan, banyak Allah tu daripada kita. Kita buat sikit, Allah lebih banyak. Ini adalah Rasulullah menggambarkan dalam hadis ini bagaimana Allah sangat suka kepada hambanya. Dan terpulang kepada kita, nak letak Allah tu dalam hidup kita bagaimana? Nak letak jauh ke, nak letak dekat ke, nak letak ingat ke, nak lupa ke, terpulang. Allah kata terpulang kepada awak. Awak nak letak bagaimana Allah dalam hidup awak? Terpulang pada kita, tuan-tuan. Jadi, adakah kita nak dekat atau nak jauh? Masing-masing. Karena itulah, alangkah bahagianya orang yang mengingati Allah, orang yang dapat anugerah daripada Allah untuk mengingatinya, dan Allah senantiasa berada di sampingnya, memberi rahmat, memberi kasih sayang, menjaga dan memberi perhatian yang sungguh-sungguh. Tuan-tuan sekalian, itulah antara perkara yang perlu kita renung dalam hidup kita, dan sentiasalah kita biar lidah kita ini basah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah lidah kamu sentiasa lembut dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, basahi lidah kamu dengan mengingati Allah. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini marilah sama-sama kita berazam dan bertekad untuk hidup kita ini, masa-masa yang masih ada dalam hidup kita ini, biar kita berazam untuk sentiasa mengingati Allah dalam hidup kita. Semoga kita mendapat keredaan Allah dan keampunannya, dan orang yang Allah ampun dan orang yang Allah reda akan dijamin masuk ke syurganya, sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam banyak ayat Al-Quran dan juga Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya. Tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucap jazakumullahu khairan katsira di atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk berkongsi pada pagi ini. Yang baik dari Allah. Kalau salah silap itu adalah daripada kelemahan saya dan kurangnya saya ilmu yang ada pada saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.